Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, ya. Kak Laila jarang sekali, rasanya dah berapa video dah Kak Laila mulakan, tak ada pula Kak Laila nak mulakan dengan sedikit puji-pujian, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, kepada baginda Rasulullah. Hari ni Kak Laila ambil kesempatan untuk merakamkan satu pot yang cantik, ya, dekat pantai Dungun, Teluk Lipat, ya. Dekat sini alhamdulillah ada hamba Allah yang telah menyumbangkan dalam bentuk tempat duduk, siap dengan dia punya tempat untuk buat barbecue lagi. Very nice. So siapa-siapa kat luar sana, jom. Habis PKP boleh rentas negeri, datang sini, ya. Okay, by the way, itu adalah promosi sedikit lah, ya, sebagai orang, bukan orang Terengganu pun, ya, saya orang Negeri Sembilan, orang Rembau, ya. Cuma I'm taking this opportunity to tell you that Dungun is such a very nice place, especially for the sunrise, ya. Okay, back to the point today. Hari ini 7 Jun 2021, ya. Kenapa Kak Laila ambil kesempatan walaupun dah dekat maghrib senja dah ni sebenarnya, ya. Kak Laila terfikir hari ini 7 Jun adalah World Food Safety, ya, World Food Safety Day, ya. So bila kita tengok Food Safety Days ni, terpanggil lah saya sebagai seorang tenaga pengajar di bawah, yang bertauliah, ya, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, nombor sijil KKM 0079/98. Siapa baca Facebook Nolaila Mat Tahir tu, saya selalu war-warkan untuk anda datang ke kursus secara online, sebab sekarang PKP, untuk food handling course kita tak buat face to face, ya. Okey, nanti kalau berminat bolehlah hubungi Kak Laila, ya, 011-264-51058. Dan lagi saya buat iklan, ya. Okey, sebenarnya sebagai seorang, saya rasa paling tua kot, ya, dalam Kementerian Kesihatan, tapi kami dekat sini, kami bernaung di bawah syarikat NHF Trading, ya. Ada 8 orang, 7 orang pensyarah termasuk saya lah, ya. Kak Laila lah yang paling ranum sekali sebenarnya, ya. Okey, apa pun, ya, saya bukan nak kata nak bagi lecture sebab panjang mengenai food safety ni, ya. Cuma Kak Laila ambil kesempatan untuk merakamkan apa dia alarming statistik dekat Malaysia, ya. Alarming statistik in Malaysia and the whole world lah, sebab Kak Laila rasa hari ni Kak Laila more on the statistics WHO lah, ya. Kalau kita tengok yang terkini, dikatakan dalam 1 tahun, ya, sebanyak 600 juta manusia, ya, yang terkesan oleh kejadian keracunan makanan, ya. Dan setiap seorang daripada 10 orang dilaporkan mati kerana akibat keracunan makanan, ya. Kesian, ya, kalau kita fikirkan balik, dekat situ dia kata ada dalam berapa ratus ribu, Kak Laila tak ingat lah, tapi ratus ribu kematian lah, ya. Lebih daripada 230, yang 230,000 kematian tu kalau tak silap 2020 punya statistik, ya. Apa pun, berapa ribu pun kematian, bagi Kak Laila signifikan, ya, 1 dalam 10 orang, ya. Bila kita fikir, keracunan makanan boleh mati ke? Memang boleh mati. Sebab kita sebenarnya, kalau Kak Laila mengajar dekat dalam UiTM lah, subjek Kak Laila tu food safety ataupun food hygiene, ya. Sebab apa boleh mati? Bagus soalan tu, ya. Tapi biasanya jaranglah kalau kat Malaysia punya kes. Sebab itu kita take things for granted. Sakit perut sikit, cirit-cirit, kita tak anggap sebagai benda yang bahaya. Tapi kalau kat luar negara, dia saman tu. Dia saman pengusaha restoran tu. Kalau dia datang-datang makan tapi kena cirit, ya. Okay, back to the story again. Kenapa Kak Laila punya concern, ya? Kita bercerita mengenai 3 jenis bentuk, ya, bahaya ataupun ancaman kepada keselamatan makanan.
ya. Yang pertama biologi. Ya, biologi ni kuman lah. Ya, kuman boleh terdiri daripada bakteria, virus, ya, parasite, ya. Itu adalah kuman, ya. Dan adalah beberapa natural, ya. Seperti adalah haiwan-haiwan tertentu yang macam orang Malaysia tahulah kan, kalau ikan buntal tu katanya tak boleh makan, tapi lately Korea kalau tengok pufferfish dia orang buat lagi sup. Tak tahulah ada cara mekanisme kot, ya. So mengenai kuman ni Kak Lela tak payahlah nak cakap banyak, tapi Kak Lela nak ambil kesempatan lah, nak share jugalah pasal ayam, ya. Kak Lela susah hati lah tengok pasal ayam ni, sebab macam video Kak Lela yang lepas, Kak Lela kata kalau 10 orang dalam kelas 8 orang suka makan ayam, you. Bukan apa, bukan tak boleh, tapi macam family kami bulan masa nak raya tu, minggu terakhir Ramadan tu, ya Allah, berpulun-pulun kami kena, ya, keracunan makanan. Simptom dia apa? Ya, muntah, loya, ya, lepas tu cirit, ada yang sampai demam. Ya, ini yang Kak Lela kata, macam Kak Lela dulu umur muda-muda tak ada masalah. Kalau berak cikit cirit tu, makan cikitik on tu dah okey. Tapi nowadays bila dah 50 years old, teruk kita kena, ya. Dari segi kesan lama daripada orang, ya. Dan kalau kena, macam Kak Lela ada kencing manis lagi, ya. Ambil kesempatan juga ni, ya, sebab itu untuk diminta, apabila kita diminta untuk vaksin, especially untuk corona sebagai contoh, ini lagi daripada topik ni, ya, pergilah vaksin. In fact, kalau ada vaksin untuk mencegah keracunan makanan, saya akan jadi orang nombor 1 untuk divaksin, ya, sebab berat tau, ya, apabila kena. So sorry for the background, ya, ada motor dan sebagainya, sebab Kak Lela ni sebenarnya nak cubalah kelainan, ya. Pergilah tempat yang nampak macam sangat-sangat strategik tu kan. Okey. Apa tadi Kak Lela cakap? Biologi, ya. Yang kedua dari segi kimia. Keracunan dari segi kimia orang biasa tak nampak, ya. Sebagai contoh, ya, Kak Lela selalu kata penggunaan perisa yang berlebihan dalam makanan. Kak Lela tak nak gaduh pasal perisa ni, sebab mak Kak Lela memang tak guna perisa, sayang. Bila kita pergi tempat orang guna perisa, kita jadi pelik. Bukan pelik, sebab sebenarnya, alah, kucing pula lalu. Tengok betapa indahnya, sebab kucing pun boleh lalu dekat depan Kak Lela, ya. Pantai ni banyak orang buang kucing, ya sayang. Okay, back to the story. MSG ni dia monosodium glutamate kan. Itu antara satu contoh perisa lah, ya. Dari segi short term, bila berlebihan sangat kita pakai, dia orang main benda ni sebenarnya dalam tom yum, sup. Sorry kucing, you have to go. Banyak kan, ya. Kalau short term, kita boleh kena loya, ya, muntah, and then jadi sakit, fatigue tau. Fatigue means very tired. You rasa macam you kena pukul. Kelantan kata macam kena tel lah, ya. Itu short term. Tapi yang membimbangkan akak ialah kalau dia long term effect. Dia long term effect ni, dia can be Alzheimer at young age. Kalau kita berterusan terdedah kepada penggunaan perisa yang berlebihan dalam makanan. Ya, sebab mak saya dia pakai combination of salt and sugar je. Jadilah macam umami, perisa umami tu, kan? Okey, itu satulah. Bukan nak kata besok orang semua marah kat Kak Lela, orang penjual perisa semua cari Kak Lela. Tidak. Kita boleh guna sedikit. Kalau ikutnya a pinch tu secubit. Tapi kalau tengok kat kedai makan, you cuba tengok tukang-tukang masak, ya. Allah, bukan pinch tau, sesubu besar pun ada letak. Ya, kalau Terengganu ni penjual-penjual keropok, minta maaf lah, lepas ni penjual keropok janganlah mak Kak Lela pula. Nowadays kalau keropok-keropok kat sekitar Terengganu ni memang kuat tau Ajinomoto dia. Sorry, tak boleh sebut Ajinomoto. Ajinomoto ialah satu jenama, ya, nanti kena saman pula Kak Lela, ya. Perisa. Ya, so perisa. Tak kisahlah. Kalau kat sini ada hilal, macam-macam jenama lah. Ya. So janganlah saman Kak Lela hilal tu pula, ya. So itu dari segi kimia. Ada banyak lagi bahan kimia, ya. Sebagai contoh kita ada keracunan klorin terlalu banyak dalam air, ya. Boleh juga
menyebabkan kita keracunan, ada rasa pahit apabila menelan dan sebagainya, ya. Okey. Sekarang yang ketiga ni jarang lah, maknanya bencana ketiga ni ialah physical hazard. Ya, physical hazard ni ada tau. Ada. Contoh dekat Terengganu, dia orang makan pulut lepa. Zaman dulu orang pakai lidi. Tiba-tiba sekarang orang pakai stapler, dawai kokot tu kan. Ada satu children lah, budak, ya, dia makan pulut lepa dekat Terengganu lah, ya. Dia tercekik dawai kokot tu, yang stapler tu. So tak adalah sampai mati, cuma alah, kes kan tak elok lah, ya. So dari segi hazard ni, physical, biological ke chemical, sebenarnya atas attitude kita. Ya, banyak sebab punca keracunan, terutamanya penyimpanan yang Kak Laila nampak. Suhu penyimpanan yang salah. Especially ayam tadi lah tu yang Kak Laila sebut, ayam tu. Ayam sedap makan dia. Kita boleh kat restoran makanan segera, bukan main makan ayam. Saya tak sebut lah apa dia punya restoran makanan segera yang saya makan last Ramadan tu, ya. Teruk, tumbang kami anak-anak, ya. So saya minta sangatlah, ya, janganlah, maknanya kita kalau ikut dari segi penyimpanan, ayam kalau dia raw, chicken must be put at -18, ada air batu. Tapi kadang-kadang kedai-kedai ni freezer dia tak ada air batu pun. Ya, cara penyimpanan. Sama juga masa nak masak. Kita thaw kan, kita defrost. Tapi what happen is, masa defrost tu, ya Allah, bukan main lama direndamnya dalam besin. Letak je lah kat kedai. Pukul 12, katalah dia nak masak pukul 8. Tadi pukul 5 pagi dia datang kedai dah, dia dah letak rendam dah. Sampai 3-4 jam dalam besin tu. Sebab kuman ni dia cerdik tau adik. Dia tak mati sebenarnya bila you letak dalam peti ais tu. Dia bentuk spora. Dia tak aktif, dormant state. Bila dia terdedah kepada suasana yang sesuai, orang defrost, masa itulah dia membiak dengan cepat, ya. So Kak Laila tak ada nak bagi lecture, ya. So Kak Laila mengambil kesempatan, ya, untuk World Food Safety Day ni, terutamanya ibu bapa lah. Ibu adalah tukang masak dekat dapur, ya. Kalau guna perisa jangan berlebihan, kesian, sebab dia boleh menyebabkan kerosakan saraf. Satu daripada literature Kak Laila baca mengenai autism, antara sebabnya adalah ibu yang mengandung terdedah kepada perisa yang berlebihan, ya. Dia makan makanan ringan banyak, boleh menyebabkan autism, ya, dek. Jadi Kak Laila doa lah sangat, ya. Ambil kesempatan sebagai tenaga pengajar, ya. Khusus ni kita orang kata wajibkan menurut peraturan kebersihan makanan, ya. Food Hygiene Regulation 2009. Kena pergi kursus selama 3 jam. Di sana kita akan bagi you latihan mengenai kebersihan makanan dan keselamatan makanan. Dan kita akan syarat kedua untuk Food Hygiene Regulation ialah you kena cucuk typhoid. Ya, typhoid injection ni tak sakit pun. Sama juga orang ambil vaksin. Tak mati pun cucuk, dek. Dia protection. Dia protect diri kita daripada salmonella. Typhimurium nama sebenar dia lah. Ya, yang menyebabkan typhoid fever. Demam typhoid ni boleh menyebabkan kematian, Jadi orang kata demam kepialu kan. So gitu je lah maknanya sekarang ni dari segi bahaya-bahaya yang kita dah tahu tadi. Saya bimbang kadang-kadang, terutama orang perempuan tau, yang goreng-goreng mi kan. Saya tak adalah pakai tudung yang lilit-lilit. Yang pakai tudung lilit-lilit ni, jarum peniti situ satu, sini satu kan. Dibuatnya masa tengah masak tu, jatuhlah jarum peniti dalam mi tu. Tak kenyaya orang tercekik. Kak Laila pernah terfikirlah mengenai bahaya fizikal, ya. Ada banyak lagi kaca dalam minuman. Ya Allah, boleh berlaku kaca dalam minuman. Budak sekolah minta ais sirap dekat makcik kantin. Makcik kantin tu guna gelas kaca untuk ambil ais cube. Akibatnya bila kaca tu gelas tu pecah, dia masuk dalam ais sirap. Ni yang Kak Laila cakap, So physical, biological, chemical bolehlah kot ajar orang-orang kampung, ya, sikit-sikit. Kalau sebut banyak-banyakkan terkejut pula, ya. Ingat, ya, Kak Laila ni kalau boleh
nakkan adik-adik semua prihatin, especially kita sebagai seorang ibu, ya dek. Oh ya, Kak Ella nak berkongsi, untuk dapat keberkatan kita boleh baca semasa masak, kita boleh baca surah Al-Maidah ayat 114. Kalau tak silap bunyinya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Isa ibn Maryam Allahumma rabb. Ada akhir sekali tu wa anta khairur razikin, ya. Kucing ni dah terlalu nak mengacau ni. Ya, sabar je lah. Ya. So apa pun tak apalah, kucing nak masuk juga kan. So I hope orang macam Kak Laila pada usia 50 tahun saja je ya, nak kongsi yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada saya ya. Dan saya nak ambil kesempatan, pergilah kepada pengenali makanan sebelum kena saman, pergilah kursus pengenali makanan. Sebenarnya ilmu, apabila kita datang tu, kita duduk di taman-taman syurga. Saya selalu beritahu kat peserta saya, ya, pastikan awak betul-betul datang dengan niat untuk cari ilmu. InsyaAllah Allah bagi, ya. Okay, dah lama dah ni, lebih daripada 10 minit dah. So, by the way, selamat menyambut Hari Food Safety, Hari Keselamatan Makanan Sedunia, ya, 7 hari bulan Jun setiap tahun, ya. Dan terima kasih saya kepada adik saya tadi, ya. Saya tak ingat dekat grup tu. Aida kot, Don Aida Karim, ya, dia ucap, dia bagi tahu selamat, this is food safety. Baru teringat, oh ya tak ya, lupa. Ya. So, okay adik. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.